সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten tu Allah teadroim, beten prete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu Allahu Kamera belakang pokok dan burung tengah terbang-terbang. Dah kira macam tengah ni ah. Tengah apa? Kira tengah relax. Ni hari ni topik dia nak kena relax. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton yang sedang menyaksikan acara kita pada malam ini? Jangan terperanjat, hari ini kita agak santai sikit, pemakaian pun agak santai. Maklumlah kita dah, apa kata orang tu, dah masuk phase 2 kan. Jadi macam-macam gambar yang ada tertera kat belakang. Ada yang gambar laut, ada yang gambar macam-macam lah, gambar pokok ke gambar apa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawasanya kita nak hidup seperti sedia kala lah. Baik, Alhamdulillah para jemaah, pada malam ni insyaAllah kita akan berkongsi ataupun mengupas tajuk
Kita bukan pakar, saya ulang sekali lagi kepada para penonton, kami bukan pakar, cuma kita sembang-sembang santai sahaja. Sembang-sembang santai. Namun kalau ada soalan yang ingin dipaparkan, bolehlah ditayangkan di skrin yang ada di bawah tu untuk anda tanyakan soalan. Sekiranya kami dapat menjawab, insya-Allah kami cuba jawab, tapi namun kalau kami tidak dapat menjawab, nanti kami cuba untuk menjawabnya menerusi apa pengetahuan yang kami adalah, insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ini kita nak berbual pasal pengawal emosi wanita lah. Namun sebelum tu saya nak kata apa khabar teman-teman sekalian? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Sihat alhamdulillah. Dah keluar jalan-jalan? Tak ada time lah nak keluar. Taklah, dah keluar dah alhamdulillah. Dekat rumah mak sebenarnya, jadi alhamdulillah dia macam santai-santai sikit. Oh, masya-Allah. Rumah mak dekat laut ke ustaz? Rumah mak kat laut? Tak, ini apa dia punya laut ni takut nyari, dia takut ini jadi dia cool down macam tu. Oh, masya-Allah. Pasang surut ni dah macam tajuk kita tau ustaz. Pasang surut emosi ni dia boleh ni. Ustazah Sharfah dan juga Ustazah Baitina, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Diharap pasar? jemaah pun sihat juga. Pasar tak? Saya online aja. Online je. Ustazah Sharfah tu yang pergi Gelang tu, saya nampak gambar dia ada kat sana. Tengah sibuk beratur. Saya dengan orang ramai kat bawah pun saya tak turun-turun lagi. Jadi itulah ada rumah je. Kat mana? Okey. Baik, kita akan mulakan sesi ni. Namun saya lebih sukalah nak mendengar, ataupun kami kaum lelaki ni lebih suka nak mendengar perbualan daripada pihak wanita lah. Sebab dia pun tajuk ni tentang pengawal emosi wanita. Namun sebelum saya nak mulakan ni, kita nak kena faham definisi apa maksud emosi ni lah. So emosi ni, kalau kita dah cari ni, saya dah cari apa semua, berasal daripada perkataan Greek. Berasal daripada perkataan Greek, iaitu nama dia imovere. Imovere. Tak tahu macam nak sebut lah. Imovere. Macam gitulah. Imovere. Imovere. Nanti saya cuba belajar dengan dengan siapa tu nama dia, yang 300 hero tu lah. Macam mana nak sebut dalam bahasa tu. Spartan. Tengok juga cerita tu Tengok baju lah. Okay. Baik. Yang membawa maksud maksud emosi ni yang membawa maksud untuk keluar. Jadi untuk keluar daripada apa? Satu perasaan efektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya. Jadi kadang-kadang kita tak dapat lihat secara rambang orang tu macam mana, tetapi dengan apa yang dia cuba keluarkan, itu emosi dia sebenarnya. Okay? Dan pada masa yang sama ditarifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. Jadi bila kita nak berbual pasal emosi wanita ni, dia tak ada kena-mengena dengan isu-isu yang sedang berlaku ni lah. Kita nak buat santai, kita tak nak cakap pasal orang, kita cuma nak cakap pasal emosi ni, macam mana dia boleh terjadi. Sebab kalau kita katakan kepada definisi tadi, kalau seseorang tu dia memang ahli karyawan ataupun ahli seni, dia akan keluarkan emosi dia dan mencantikkan kesenian dia menerusi emosi yang dia cuba nak paparkan. Tapi sekarang emosi wanita ni lah, jadi kita nak tanya kepada para asatiza. Mungkin Ustaz Kamarun nak mulakan terlebih dahulu. Silakan Ustaz Kamarun. Okey, macam Ustaz cakap lah tadi kan, emosi. Sebab saya tak boleh cakap pasal emosi wanita lah, sebab saya bukan wanita kan. Saya rasa yang berhak untuk cakap benda ni adalah ustazah-ustazah lah. Tapi mungkin macam Ustaz cakap, emosi dari segi definisi lah. Saya rasa baik wanita ke, baik lelaki ke, semua kita ada emosi. Cuma mungkin untuk hari ni kita nak fokus more untuk wanita, sebab kita ada yang tidak tahu emosi mereka macam mana kan. Macam different, orang kata different emotions depend on different people. So macam mungkin hari ni sedikit sebanyak kita nak kena cakap tentang emosi wanita. Kita bukan pakar, kita pun tak saya rasa kita nak kena ulang ni banyak kali Ustaz. Asatiza kena ulang. So kita bukan pakar, tapi mungkin kita boleh belajar dari segi macam mana wanita punya emosi, macam mana nak mengawal dan sebagainya lah. Itu sedikit sebanyak lah. Dan mungkin saya pun nak macam tak tahu tentang emosi wanita. Saya pun tak belajar dengan dalam lagi emosi wanita. Mungkin Ustazah Sharfah atau Ustazah Baitina ada detail lah tentang emosi wanita ni. Macam mana lah emosi tu sendiri.
Mungkin kalau Ustaz saya nak emosi tambah tu. pun, kalau saya nak tambah, kenapa kita gunakan perkataan wanita ni? Perkataan wanita ni dia cukup sinonim ataupun dia melambangkan sesuatu lah. Dalam kejayaan lelaki pun, di belakang ni adalah wanita. Okay. Jadi sekarang ni kita nak tahulah macam mana emosi tu yang secara rasional wanita ni tahap-tahap perubahan dia ke dan sebagainya. Silakan Ustazah kalau Ustazah ada nak dibicarakan. Saya rasa ustaz-ustaz ni jadi formal, katanya nak santai tapi jadi formal. Tak tahu apa. Okay, saya pun bukan nak being like saya am the vocal person lah, tak. Saya cuma kita just share je apa yang kita tahu. Saya rasa kalau being wanita, kita ada macam orang kata ada pasang surutnya, ada dia okay, ada tak okay gitu. Like certain circumstances, like for example PMS and kind of thing. Tapi kebanyakannya selalunya lazimnya kita akan meluahkan pada siapa kadang-kadang kita berletih. Itu pun menunjukkan untuk release kita punya emosi yang kita tak suka. Kadang-kadang penat, kebanyakan wanita sekarang sedang bekerja, ada kerjaya. So like the burden dekat situ, dekat kerja, burden dekat rumah, nak jaga anak. Lepas di samping tu pun nak kena jadi isteri kepada suami. That's why saya rasa bila banyak sangat tanggungjawab yang perlu dikala, jadi maka emosi tu jadi tidak stabil. Kadang-kadang ya, dia bukan selalu. So kadang untuk membahagikan memang sukar, tapi dia boleh capai tapi dengan pengharapan agar dia ada support system. Kalau support system dia okay, then I think should be no problem. Kalau siapa nak tambah, mungkin nanti from there kita tambah balik. Okay, boleh. Okay, nak ketawa Dari sekejap. mana ketawa Dari banyak ketawa sikit. Pasal tadi katanya macam nak santai kan, tapi tiba macam tak faham dah mula je dah macam formal sangat. Jadi saya macam terdiam sekejap. Okay, tak ada. Macam Ustaz Kamarul dengan Ustaz Farhan cakap tadi, kita ni bukan ni pakar, tapi kita ni hanya sekadar berkongsi berdasarkan pengalaman yang ada. Pengalaman yang hanya beberapa tahun sajalah. Kalau mungkin jemaah di luar sana mungkin lebih pengalamannya lebih luas daripada kita-kita yang berada di sini. Tapi kalau saya boleh katakan emosi wanita ni kalau dia terganggu ataupun mengalami tekanan, saya rasa di atas dua faktor, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor dalaman tu seperti apa? Kadang-kadang kesihatan kita. Okay, kesihatan yang mendatang yang membuatkan emosi kita kadang-kadang tak stable. Okay, kalau bagi remaja pula nak meningkat umur usia akil baligh. Jadi bila nak meningkat usia akil baligh, Ustazah Fatina, kalau Ustazah mungkin masih ingat waktu that period of time, kita pun tak tahu kenapa kita kadang-kadang kita ni rasa macam tiba-tiba nak marah, tiba-tiba nak sedih. Jadi saya rasa itu perubahan dari kalau step hormon. jambu ada tahu Ustazah? Macam step jambu ke apa? Step jambu tu dia lebih kepada peer pressure lah. Dia tengok orang lawa, dia pun nak lawa juga. Something like that. Kadang-kadang dia nak attention from someone, macam dia nak click in dengan dia punya kawan, macam peer pressure lah. Walaupun dia biasa je tapi dia nak outstanding, dia nak validation from dia punya friend. Itu pun satu pressure dan tekanan tu. Jadi benda-benda ini pun sikit-sikit pun dia actually mengganggu emosi kita. Betul. Kalau saya nak katakan dari sudut bulan-bulan emosi terganggu tu ialah apabila datangnya period ataupun waktu uzur. Wanita ada uzur setiap bulan tu. Jadi dah kalau para suami ke apa, ayah-ayah di luar sana kalau tengok tiba-tiba cukup waktu cukup bulannya ke atau ada kena pada tahriknya, tiba-tiba orang rumahnya ada yang tak kena diam aja ataupun macam emosinya terganggu. Diam nak minta beli something ke atau macam mana tu? Itu diam tu maknanya bahasanya jaga, perkataannya jaga, takut dia tiba sikit melenteng nanti. Itu trigger point tu nak kena jagalah. Ada part dia ada jadi macam trigger point, dia macam ada benda spark je dia akan jadi melenteng. Itu kadang-kadang dia tak berhenti tu. Okeylah, saya nak tanya Ustazah lah, saya nak tanya Ustaz Kamarul nak tanya. Okey, kalau macam waktu tengah period tu, kan waktu tengah period. Okey, kalau macam nak masuk dengan hari nak dekat period tu, bila agak-agaknya waktu yang dia tengah nak melenting tu? So kita lelaki tahu macam mana nak menjaga atau nak kontrol diri lah. Dia depend tau, ada yang sebelum, ada yang tengah, ada yang sedang. So different perempuan ada different dia punya emosi lah. Tapi sebagai suami saya rasa anda dah faham dengan anda dengan kepribadian isteri anda. So from there you can take note lah. Tapi so the best is untuk faham atau untuk ketahui kitaran hit mereka. Jadi dari situ you boleh agak-agak lah. So betul kan? Betul-betul. Biasanya at least paling-paling dalam 3 hari sebelum. 3 hari sebelum tu saya rasa memang that period of time tu memang sangat sensitif lah. Itu kalau bagi bulan-bulan kita nak kena banyak belanja. Belajar.
Kira Ah, that- kira kira nak tanya, kira macam kalau word dia tu word yang lembut pun kadang-kadang boleh kena menenteng juga ke? Macam Saya tak rasa lah. Saya rasa kalau menggunakan kata-kata yang baik, dia sebenarnya dia sikit sebanyak dapat meredakan emosi kita. Okay, dia cakap baik-baik. Tapi kalau kita tengah melenting, macam being a normal people, kalau satu orang melenting, satu orang kena sabar. Dan macam gitulah. Saya rasa dengan cakap ungkapan yang baik, saya rasa dia somehow boleh cool down kita punya emotion ni walaupun tengah meledak. Pasal as you know lah, kalau bila emosi kita tak stabil, pemikiran kita pun tak stabil, kadang-kadang kita main cakap, kadang-kadang terlepas. Dan kadang-kadang orang akan menganggap kita ini macam apa sajalah dia ni. Padahal kita ketika itu tidak menyedari apa yang kita katakan. Kadang-kadang benda kecil pun kadang-kadang boleh jadi benda besar. Like, macam contohnya macam Ustaz Fatina, dia punya orang dia tak suka kita tanya soalan banyak kali, repeating question. Jadi kalau mungkin waktu period tu dia tanya dah makan, kalau Ustaz Fatina dah jawab, nanti kalau dia tanya lagi dah makan ke belum, dia boleh menjadi satu kemarahan. Dah lah tadi sudah. Ustazah, saya nak stop sekejap. Yang tadi sudah kata yang tak sedar tu, maksud tak sedar tu dia tengah tidur ke atau macam mana tu? Tak. Dia macam dia tidak perasan actually benda tu satu benda yang boleh jadikan dia marah. Padahal kalau macam for example, it's just a normal question. Tapi bila kita tidak sedar macam, asal orang ni repeated ask the same question. So dia macam trigger point lah, dia boleh jadikan satu marah. Okay, macam that's why untuk kita perlu untuk mengenali, untuk faham satu sama lain. Saya rasa benda ni perlu ada pemahaman. Kadang-kadang it's good to have a listening ears. Kadang-kadang walaupun macam wanita itu nag ke, boleh tu meluahkan perasaannya, it just good just to being a listening ears lah. Tak payah nak komen apa-apa, just being a listening ears, itu pun dah memadai. Kalau saya boleh tambah lagi dua mungkin selain daripada period ataupun uzur bulanan, pada sesetengah wanita pula yang bagi mereka yang meningkat usia dah berumur sedikit, saya rasa lebih sensitif. Jadi bila sensitif tu kadang-kadang dia terbawa-bawa kepada emosi. Macam contohnya macam anak-anak, macam ibu bapa yang tinggal berasingan kita dah tak datang visit ataupun kurang menelpon kerana kesibukan bekerja ke apa, dan mereka akan get sensitif, kena akan merajuk, sedih dan sebagainya. Saya rasa ini pun antara faktor-faktor yang akan menyebabkan wanita itu emosinya kurang stabil, dan juga bila dah saat sampai nak waktu menopause. Itu pun dia antara faktornya lah, faktor dalaman. Okey, so ada orang kongsi dengan saya, dia cakap dengan saya, kadang-kadang kalau kita salah tegur, maksudnya tegur daripada sudut fizikal. Macam maklum lah, dah lama tak nampak, tiba-tiba sebut, awak ni makin berisi lah, awak ni Itu memang tak boleh. Kecil hati. Hati semut ke? Dia jadi hati nyamuk dah tiba-tiba. Benda-benda tu pun kita kena faham, kadang-kadang ada wanita mengambil pil hormon untuk faktor kesuburan atau untuk ada masalah dalaman. Kadang-kadang benda ini akan boleh menaikkan dia punya weight secara mendadak. That's why untuk tanya soalan-soalan sensitif ni, dia memang dia boleh nampak keceriaan, tapi dalam tu dia bagai disusuk panah begitulah. Terlalu pedih. So nak kena, kadang-kadang memang soalan tu memang macam actually bagi kita soalan yang biasa, tetapi kalau ada tak kenanya boleh jadi sensitif. Tapi untuk saya lah, just being positive lah, agaknya dia nak tahu really like mereka tu actually nak betul-betul nak take care of us. So that's why kadang-kadang you just brush it off je lah, macam just ignore je lah, just being okay je lah. Cakap pasal soalan-soalan sensitif ni kan, saya teringatkan waktu hari raya tahun lepas. Saya ada seorang kawan ni kan, dia memang dah berkahwin tapi dia belum ada anak. Jadi bila dia datang beraya, dia dah kahwin for 5 years kalau tak silap saya, dia belum ada anak lagi. Dan kemudian bila dia datang beraya memacu pakcik, diorang tanya soalan, bila nak ada anak ni? Asyik tanya soalan-soalan yang macam seolah-olah like mereka yang menentukan bahawa anak tu sebenarnya diorang yang tak nak. Padahal mereka dah usaha tapi belum rezeki. Dan kerana soalan-soalan itu menyebabkan dia rasa sedih sangat, bila dia keluar daripada rumah, dia turun bawah, dia nangis dekat bawah blok. Jadi menunjukkan bahawa kita pun kena jaga lisan kita supaya apa yang kita keluarkan, kita katakan tak impact emosi orang lain. Something like that. Jadi macam ada tak soalan-soalan yang memang betul-betul boleh trigger lagi-lagi time tengah ini, macam tadi saya cakap soalan dia tanya kan macam bila apa anak. Ada tak soalan-soalan trigger lain, macam mungkin boleh share kalau ada lah certain soalan-soalan. Jadi kita tahu kadang-kadang
tak tahu niat baik kan, nampak niat macam baik tau, tapi okey. soalan Saya dia juga, macam okey. sakit ke hati. Saya faham kadang-kadang kita tanya soalan pasal kita just curious saja nak tahu, tapi penerimaan orang itu berbeza. Faham? Macam kalau macam saya macam anak satu aja, tak nak tambah lagi, faham tak? Padahal benda tu, dan saya jawab dengan belum ada rezeki lagi lah, doakan. Faham tak? Kadang-kadang benda dia depend pada penerima lah. Kalau datang, that's why kalau datang tak baik, dia akan breakdown, dan itu kadang-kadang sampai orang tak nak keluar bila the question keep on going macam benda-benda yang sama. That's why diorang macam prefer to stay at home, dan bila stay at home tu nanti pula ada macam kemurungan, macam-macam lagi lah. That's why kita ni nak kena banyak observe dan kita banyak melihat dan mendengar lah. Jadi tak create isu-isu yang berbangkit. Mungkin, Okey, sekarang, mungkin kalau lagi satu soalan yang saya rasa yang agak sensitif ialah berkenaan dengan keluarga. Contohnya kita tak duduk bersama dengan keluarga mertua ataupun keluarga di sana. Jadi kalau misalnya nak awak tahu situasi macam itu, janganlah tanya soalan-soalan yang seperti macam mak mertuanya tu sakit, tak nak ke jaga mak mertua, ajak duduk sama ke. You know, like sometimes kita itu dalam ni soalan berlakon saja. tapi Ni ianya drama kejadian swasta betul. ni. Tapi ianya memang terjadi dengan betul. Jadi kadang-kadang kita sebagai suami isteri kita pun tak tahu macam mana nak jaga. Sedangkan kita sendiri ada internal dan isu antara suami isteri macam mana nak jaga. Kalau kita jaga ibu sebelah sini, ibu sebelah sini, kecil hati dan sebagainya. Tapi datang orang luar, tiba-tiba cocok dengan soalan-soalan yang sedemikian rupa yang akan menggegarkan lagi orang kata tu situasi dalam rumah. Betul, pasal hal rumah tu kadang-kadang kita tak perlu share pun dengan keluarga. Kita just keep to ourselves. Tapi orang binging tak tahu nak cakap kepo ataupun prihatin, dia akan macam tak kena dengan situasi orang tu lah. Tak kena dengan situasi tersebut lah. That's why macam kadang-kadang orang yang menerima ni kata, kenapa makcik nasi tanya benda-benda ni, that kind of thing. Okey. Sekarang saya nak cuba peralihkan kita punya skop lah. Kita dah berbual tentang apa ni, maksudnya kita dah berbual tentang bila mana wanita tu datang uzurnya dan sebagainya, kita tahap emosi dia. Okey, sekarang bila mana kita dah masuk alam rumah tangga pula Ustazah. Kita dah masuk alam rumah tangga. Kalau kita tengok alam rumah tangga ni, bila kita nak sesuaikan diri kita dengan suami, nak sesuaikan diri dengan mertua. Okay, maklumlah kita ada mak baru, ayah baru. Jadi macam mana kadang-kadang kita rasa macam nak sesuaikan dia ni, nak kena buat gini, nak kena buat gitu. Jadi nak kena faham suami minta itu, minta ini. So adakah itu pun dalam satu emosi juga Ustazah? Sebenarnya nak get along ni dia bukan masa 1-2 hari lah. Dia take time. So kena kasih time lah untuk menantu mengenal mertua dan mertua pun mengenal menantu. Pasal dua-dua ada emosi tersendiri, dua-dua ada kepala sendiri. Kadang-kadang yang jadi sasaran ialah suami. Dan suami tak tahu nak pilih mak atau nak pilih isteri. So saya rasa untuk di awal perkahwinan, sebaik-baiknya kita sebagai isteri dan mak mertua kita kena kasih masa lah untuk kita sesuai kenal hati budi masing-masing. Then from there kita build rapport. Then saya rasa masalah tu boleh di overcome. Masalah memang timbul normal kalau komisi ni mesti ada pergolakan tersendiri, tapi dia masih boleh selesaikan. Okey. Betul tak? Mungkin kalau Ustaz Kamarul Ustaz Kamarul. Jadi pilih yang mana dulu? Saya rasa both the girls lah perlu ada kasih masa lah untuk kenal, memahami satu sama lain. Pasal tiba-tiba nak gitu kan nanti dia kata orang kita ni being so judgy. Saya nak dengar Ustaz Kamarul sabar. Ustaz Syarfan nanti dulu. Saya nak dengar yang Ustaz Kamarul. Ustaz Syarfan tiba-tiba malam dia excited Saya tak faham kenapa. Selalu dia malam yang minggu lepas dia pendiam. Ustaz Baitina pun masya-Allah dah macam dah macam pakar. Banyak makan durian Banyak makan durian Ustaz. Saya rasa banyak makan durian lah. Kita nak kena avoid jadi serius pasal kita just bos santai. Jadi macam nak kena masuk. Kalau tak nanti kita diam, nanti orang ingat tak ada kerja. Itulah sampai saya pun orang kata macam kena khutbah hari tu Saya bawa seorang saya khutbah. Korang semua senyap. Baik Ustaz Kamarul mungkin baru mendirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Ada tak isu bersama dengan isteri ketika macam abang kenapa balik lambat kerja saya ni macam mana? Ada tak macam tu? Okay, bab ni so far isteri saya tak pernah tanya lah, sebab dia tahu yang saya pergi, saya balik. Dengan saya rasa macam kita first memang
adalah dulu sebelum kahwin awal-awal tu memang ada tanya sedikit lah nak pergi mana. Dia cuma tanya bila kalau saya ikut dengan kawan nak pergi mana, bila balik. Biasalah baru daripada tak kahwin jadi kahwin kan, dia punya situation tu lain sikit. Macam kita kalau sebelum kahwin macam kadang-kadang kita relax lepak dekat ni sampai pukul 2, pukul 3 pagi dan sebagainya lah. Ada Kopi macam mana, Ustaz? orang Mesir. Ustaz kedai kopi mana? Ada kopi je. Saya nak ikut kalau Ustaz nak lepak. Dululah, tapi lepas kahwin terus saya memang masa dia terus cut down lah. Macam kadang-kadang je lah. Itu pun kita cuba balik awal kan. Lagi-lagi kalau sekarang nak keluar pun ada anak fikir 2-3 kali macam mana nak jaga anak kan. Betul. Sebab kalau kita tak jaga kan, kita tak jaga, tak fikir orang punya perasaan, nanti balik tu nanti takut kena tanya lah kan. Macam asal baik lambat ni kan. Kena anak tanya kena atau jaga. tidur dekat ruang tamu, Ustaz? Tak. Saya punya tak besar, jadi tak tidur dalam ruang tamu. Dia risau. Jadi macam mungkin saya rasa benda ni dia kita lelaki, seorang lelaki kadang-kadang kita kena ada fikiran ni lah. Macam lagi-lagi bila ada anak, seriously macam perubahan yang ketara untuk diri saya sendirilah. So macam fikir balik, mak kalau baik lambat ni nanti anak tu seorang-seorang jaga dah lah, dia jaga dari pagi sampai malam atau pagi sampai petang nak kena jaga lagi. Lagi kalau yang ada kerja lagi, subhanallah, saya pun tak tahu bacaan orang itu. Kita cakap penat, orang lagi penat kan. So jaga saya punya first fikiran dia jaga emosi je. Emosi wanita, jaga emosi isteri saya, make sure jangan dia balik dia marah kan. Kita pun sebagai suami balik dah penat-penat, kita mesti nampak isteri kita abang nak makan apa, masakkan kita nak itu kita tak nak macam tiba-tiba kena lenting so baik lambat ni. Alhamdulillah lah isteri saya tak macam gitu. So saya rasa itu yang untuk saya lah, dia punya perubahan tu macam gitulah. Okay, kalau saya nak add lah, saya nak tambah. Saya nak add. Tak ada, sebenarnya macam gini, dia pasal risau. Pasal dah 2-3 pagi dia balik, dia risau. Dan jangan salah sangka benda ni ada serius. Dia macam, kenapa kita ada emosi ni terlalu membuat-buat. Kadang-kadang kita naluri seorang wanita tu kadang-kadang betul. So kadang-kadang risau apa terjadi. That's why bila balik je, the first thing dia tak tanya macam dah balik tak, dia macam mana pergi, kenapa tak balik lambat. Itu benda tu normal, pasal risau yang teramat sangat. That's why dia percaya dengan dia punya insting, dan macam kata suami dia macam mungkin penat ke apa. That's why dia react like that lah. Dia bukan being macam apa, dia cuma risau and then dia nak kepastian that bahawa suami dia selamat tu je. Saya tambah Ustaz Farhan, saya tambah dulu Ustaz. Silalah, saya tak cakap apa-apa pun. Nanti Ustaz stop macam tadi. Okay, saya rasa setiap isteri ni dia macam Ustaz Kamaru cakap lah, kalau let's say sebelum keluar nak kena bilang, saya rasa mana-mana isteri sekalipun, saya rasa sebaiknya janganlah tunggu isteri tanya, automatic lah suami sebelum be transparent lah. Being transparent. Jadi isteri pun tak tertanya-tanya. Kalau awak sentiasa membuatkan isteri tu dalam keadaan tanda tanya, of course kadang-kadang kita pun jadi terfikir-fikir, and bila dah terfikir-fikir itu yang datangnya kita buat assumption yang bukan-bukan. Jadi kalau tak nak perkara itu terjadi, saya rasa sebaiknya being transparent. Awak nak buat apa, pergi mana, bukan nak being kepo, tapi this is one of the way to show respect. Kalau contoh kalau isteri awak keluar tak bilang, awak suka tak? It's the same thing. Apa yang awak tak suka buat, jangan buat. Tak, isteri awak lah maksudnya. Dah itu saya cakap. Okay, saya sokong dengan apa ni yang pendirian Ustaz Kamaru berikan tadilah. Maksudnya bila kita dah masuk alam rumah tangga ni, kita nak kena faham isteri, dan pada masa yang sama kita nak faham apa kriteria yang kita ada hobi tu, kita stopkan. Sebab saya suka main bola tau. Saya suka main bola. Sama. Ustaz sokong mana punya grup Ustaz? Saya dia yang tengah first sekarang lah. Tak nak cakap lah. Saya dulu Arsenal Ustaz, tapi dah macam mana dah tersuka salah dan betul. Kalau bos saya nampak, dia mungkin tahulah salah dan betul tu apa Okay, salah tu lah favourite team saya tu. Salah tu saya pun sama juga. Mungkin tak salah pilih lah, mungkin betul lah. Tak salah, mungkin tak salah. Jadi bila saya minat main bola, satu ketika ni saya terfikir takkan kita punya masa muda ni nak habiskan sampai ke masa tua dan rumah tangga dan sebagainya. So ada nokta tau, kalau kamu lelaki dengar, dia ada satu nokta ni maksudnya boleh kita bersama dengan teman-teman, tetapi janganlah sampai kita, kata orang tu, membuatkan isteri tu tertunggu-tunggu atau nanti-nanti, sampai kita tak apa kata orang tu, tak memberikan masa ataupun ruang yang betul kepada isteri kita lah, ataupun teman hidup kita lah. Okay, ataupun dah hidup 30 tahun, 40 tahun, bukan tak boleh main bola, boleh, tapi jangan sampai
terbawa-bawa, kalau kau najak je, kita dah macam Ronaldo kita mesti kena ada, kita nak kena ada. Nanti isteri tu rasa lain. Kalau Ustazah boleh betulkan, betul macam tu Kalau kan, macam tak betul, macam kalau ada hobi, just proceed with your hobby. Tapi nak memancing ke apa yang berpatutan lah. Tapi make sure you tell your wife. Jadi kita tak ada rasa bimbang, tak ada rasa apa, just proceed, you just be frank, just bilang. Jadi tapi kalau dia bawa Ustazah sekali macam mana? kalau saya pilih untuk okey lah, tak apa, biar dia ada me time dia. Macam kalau perempuan pun nak kena ada me time, lelaki pun nak kena ada me time. Tapi yang paling penting untuk komunikasi tu paling penting, iaitu kena beritahu. Beritahu, jadi kita macam okey, time ni dia ada keluar, so kita akan kasih me time lah, jadi tak akan ganggu lah dengan kawan. Kita pun faham macam kita nak ada macam perlulah, macam hobi ni perlu nak berkawan, jadi untuk socialize perlu, tapi just be transparent, just bilang aja. Dan lagi satu Ustazah, dia bukan saja being transparent tapi juga nak jalankan hobi silakan, tapi yang paling penting sekali jalankan tanggungjawab rumah dahulu. Okey, jangan sibuk nak pergi memancing kat rumah, pasar tak pergi dah, apa kosong. Susah juga macam kita. Kena ke? Kena Ustazah ke? Tak. Okey. Sekarang kita dah berbual tentang emosi dan sebagainya. Sekarang kita nak masuk, siapa sebenarnya pengawal emosi wanita ni? Kita nak masuk. Daripada kita Jawab boleh? Kita melirik, kita nak tahulah. Saya memang mengalu-alukan. Hari ni saya tak nak berbual banyak. Saya mengalu-alukan. Ada orang kata Ustazah hari ni hype. Apa ni? Hari ni memang Ustaz Jaafar, Ustaz Fatina banyak berbual Ustaz. Memang Pasal kita ada fan kat bawah. Tak perlu sebut nama dia siapa. Tapi kan kalau lagi satu wanita tak suka panggil apa tau. Misal kata dia kalau umur dia 40-an, dia tak suka orang panggil dia makcik. Yang lagi satu, dia tak suka pula orang panggil dia kakak. Tapi saya tak tahu nak panggil dia adik ke macam mana. So Ustazah macam mana, cuba terangkan. Saya kadang-kadang pening Tapi memang betul tau Ustaz. Sebab bila saya pergi sekolah anak saya sekolah dekat Ma'arif. Jadi bila saya pergi, yang jumpa saya tu saya rasa budak Priu lah. Jadi budak Priu tu panggil saya makcik. Saya tu kerja juga, dia panggil makcik ya. Memang gaya makcik tu dah ada. Jadi saya terima lah seadanya. Tapi lepas tu bila dah keluar, dia panggil makcik dia patut boleh panggil kakak pun boleh sebenarnya. Tapi dia panggil makcik nak macam mana kan, dah semudah lah. Dia dah panggil makcik, terima je lah. Kesedaran untuk mendekatkan diri kepada Allah tu. Tapi sebaiknya kita tengoklah keadaan. Kalau misalnya orang tu dengan kita tak berapa jauh sangat usianya, mungkin kita boleh panggil kakak, yang sewajarnya lah. Jangan tiba-tiba panggil nenek ke macam kecil juga hati ni sebenarnya lah. Okey, tadi berbalik kepada soalan Ustaz. Apa soalannya tadi Ustaz? Bila siapa pengawal, siapa penjaga? Siapa penjaga ni? Okey, kalau bagi sudut perspektif saya mungkin saya salah. Kalau saya salah betulkan. Kalau saya, yang menjaga emosi wanita tu ialah kita, diri kita sendiri. Okay, we can't stop whatever is happening outside there. Maksudnya tu dari sudut masalah yang mendatang seperti masalah kewangan, masalah keluarga, masalah tempat kerja, hubungan intimasi suami isteri, itu semua kita tak boleh stop. Tapi yang kita boleh kontrol ialah emosi kita sendiri. Okay, sama ada dia nak naik turun, sejauh mana marah tu ataupun sejauh mana rasa cemburu tu, kita yang kawal. Orang lain tak boleh kawal. Itu yang pasti. Kalau cara nak kawal tu, macam mana Ustazah ada tips dia tak? Kalau Ustazah sendiri yang sedang emosi sekarang ni, cara Ustazah tu macam mana? Sebelum kita cakap macam mana nak kawal, saya nak tanya Ustaz Farhan. Ustaz Farhan tahu tak macam mana nak kenal bahawa seorang wanita tu sedang mengalami tekanan emosi? Apakah tanda-tandanya? Sebelum kita nak kawal lah. Kalau saya tengok saya punya style ni kat rumah. Saya suka buat tau, saya buat sampai satu part tu nanti kalau saya buat maksud saya buat kerja lah, saya buat kerja rumah. Kata nak pergi pancing, kena buat kerja rumah. Ni sekarang nak pergi pancing kan ni, buat kerja rumah. Buat kerja rumah. So buat kerja rumah, satu part tu ada benda yang contoh saya dah kemas ruang tamu tau, dah kemas ruang tamu apa semua. Tapi bila saya menggunakan lebihan air, contohnya nak cuci tandas tiba-tiba dia naik darah. So macam saya cakap, kenapa tiba-tiba macam kenapa begini? Macam itu lah. Ataupun ada bekasan air tu yang nak digunakan untuk benda lain, saya dah gunakan. Macam gitulah. So tiba-tiba dia emosi. So bila time dia tengah emosi tu, ada satu cara, saya punya style senang je. Saya akan diamkan. Saya tak buat react, saya tak buat apa, saya diamkan je. Sampai satu masa tu, bila dah okey, nanti saya cakap, jomlah kita makan durian.
Okey, so maksud Ustaz tu kalau isteri Ustaz menunjukkan tanda-tanda marah tanda mengamuk, marah itu tanda dia tengah dalam keadaan tekanan emosi. Kalau Ustaz Kamarul pula, apakah tanda-tanda bahawa wanita itu sedang mengalami tekanan emosi? Saya sampai sekarang masih belum faham lagi isi saya. Betul. Dia betul. Sebab kadang-kadang bila dia merajuk, saya pun tak tahu dia merajuk. Bila dia dia marah, saya pun tak tahu dia marah. Bila dia happy je saya tahu. Itu je lah saya tahu bila happy. Tapi bila merajuk saya tak tahu. So Okey, saya Ustaz. masih Kalau saya tanya kalau kain baju tak terlipat di rumah contohnya, adakah itu menunjukkan bahawa isteri sedang mengalami emosi? Tak, itu kerja dia. Amboi. Amboi. Itu kerja dia. Sorry, rumah pun kerja tau. Jadi macam Tapi tak. Ustaz tak boleh mengatakan lipatkan baju tu itu adalah kerja isteri. Amboi. Okay, trigger point. okay. Kalau saya memang kalau saya memang dia akan trigger lah dia ni emosi tu lah kalau tak lipat kain kan. Bila tak lipat kain saya cepat-cepat cuci baju lah. So cuci baju dulu baru ini kan. Jadi baju yang saya cuci kira nampak macam Ada apa lah. solution lah dulu. Solution gitulah. Okey, saya share sikit Kalau contohnya kalau Ustaz Farhan suka pergi mancing kan, kalau isteri balik tiba-tiba dia kata, cepatnya balik, pergilah lagi mancing. Tak balik malam ni pun tak apa. Itu maknanya dia tengah marah, tengah ada emosi. Gunakan sindiran. Yes, bahasa sindiran. Ataupun Tapi kadang-kadang Ustazah, dia orang pakai guna bahasa halus. bahasa halus? Okey, bahasa halus Betul saya tahu. Okey, cancuk. Sabar. Bahasa halus dia gunakan macam ini. Dia bahasakan dekat anak dia. Tapi terkena dekat ayah dia. Macam tu. Bahasa halus. Dia boleh pergi ping. Wanita ni kadang-kadang dia pandai, dia selingkuh sikit tapi Dia terkena. macam peribahasa Melayu, apa nama dia? Sindir menantu para anak. Something like that, Tu saya tak ada menantu. Saya masih lagi ada anak tapi tak ada menantu. Ini peribahasa lah. Okay. Maksudnya macam gitulah. Kalau isteri menggunakan bahasa sindiran, kita kena faham. Jangan pula kalau isterinya kata, pergi lah mancing, tak payah balik. Ustaz Farhan kau pergi pack, keluar lagi. Itu memang trigger tu namanya. Okay. Ataupun nampaknya macam penampilan dia tak ceria, marah, diam aja. Itu pun di antara salah satu faktor yang mungkin dia pun tengah beremosi. Okay. Ataupun contohnya lagi seperti dia tidak buat kerja rumah dengan baik ataupun dia nampak lesu sahaja. Mungkin ada yang tak kena. Jadi sebelum kita nak kawal, kita tanya dulu kenapa. Dan kadang-kadang bila you tanya, you okay hari ni, you kenapa? Biasanya wanita akan jawab apa Ustaz Fatina? Okey je. Tak ada apa-apa. Okey je. Bila dia jawab macam gitu, maknanya something right lah. Janganlah you ambil bulat-bulat, tak ada apa-apa. Okey. Janganlah. Okay, so kena fahami situasi. Tapi kalau dia cakap okey je, kalau kita tak senyap, kita jawab balik, nanti kena balik Ustaz. Macam mana gitu? Kasih time lah. Kasih Kalau dia time. okey je, kita kasih dengan dia, okay let's go. Dia kan kasih time, faham tak? Jadi macam kasih dia reda sikit nanti dia okey balik lah. Cuma kalau dia berlalutan, then you nak kena tanya lebih mendalam lah. Okay, kalau macam mungkin hari tu dia punya mood is not good, mungkin hari tu je. Tapi kalau frequently, then saya rasa itu you kena betul-betul meneliti kenapa. Pasal tangan kemurungan. Kadang-kadang mungkin salah satu benda yang ustaz-ustaz boleh buat ataupun lelaki di luar sana boleh buat ialah mungkin boleh reflect balik. Is there anything yang tak kenanya di rumah? Like, macam contoh tiba-tiba balik kerja petang ni dia, tadi pagi dia okey, petang dia tak okey. Mungkin dalam tengah hari tu mungkin you all ada janji nak message dia ke atau ada janji something yang you all tak buat, terlupa. Mungkin itu antara faktor ataupun punca-punca yang membuatkan dia rasa sedih, rasa marah dan sebagainya. Jadi cuba reflect balik. Itu yang suami saya selalu bilang lah. Kalau saya tanya dia kenapa agak jam. Betul lah. Jadi dia kata kadang dia reflect balik. Kadang-kadang ada masanya kadang-kadang dia pun lost. Dia pun tak tahu kenapa tiba-tiba saya marah ataupun sedih. Tapi that's the effort lah. At least nampak dia reflect. Dia cuba cari kuncinya lah. Okay, kalau saya untuk saya diri sendiri bila saya tanya isteri saya, contohnya ada okey tak kat kerja dan sebagainya, macam tadi yang saya kata okey je ataupun lain macam sikit, saya akan ambil satu ruang tu untuk dia ekspresikan diri dia lah. Ekspresikan diri dia. Kita sebagai mereka ni sebagai wanita, dia orang tak nak solusi.
Diorang nak ada teman yang boleh mendengar luahan dan juga perasaan dia. Itu je. So kita cuma cakap, kita angguk-angguk giling-giling kan, macam si lagu ni kan, lagu Pak Pandir angguk-angguk giling-giling kan. Kita angguk giling-giling je. So kalau sekiranya mereka perlukan solusi, solusi tu kita tunjuk. Kalau saya tengok, kalau macam pakai cakap, kadang-kadang wanita ni tak tahu. Dia nak macam kita buat, kita contoh ke, kita buat, baru diorang boleh menghayati dan menghargai. Kita cakap dia diorang tak ni. Diorang nak it's better to kata orang action lah. Instead you speak. Semua orang boleh berbual. Okay, tapi kita buat secara ekspresi. So once you express yourself untuk bantu sang isteri, di situ yang akan datangnya kasih sayang ataupun penghormatan daripada isteri lah. Itu yang saya boleh nampak lah. Selama dah, alhamdulillah dah 6 tahun alhamdulillah. Nak tanya juga, kalau saya tak tahulah, mungkin ni soalan boleh untuk general ke, ni masalah kita cakap pasal handphone lah, pasal kan, kadang-kadang nanti macam ada isteri-isteri cakap jugalah, dengar juga macam diorang cakap dengan suami diorang, awak ni asyik pegang handphone je, asyik main handphone je, kenapa awak tak tolong saya? Itu boleh trigger banyak tak kepada isteri atau kepada wanita sendiri, rasa-rasa macam apa yang buat trigger tu benda, atau macam tiba-tiba kena marah lah, kena itulah dan sebagainya lah. Ya, pasal untuk saya lah, generally lah, pasal dia dah penat. So dia tengok suaminya macam lepak-lepak macam tak tahu membantu sebenarnya. Apa kata tolong. So that's why bahasa dari sini kan asyik main handphone aja. Dia sebenarnya dah penat pasal dia actually nak hint dan tolong sekali lah. Itu pemahaman saya lah. Faham tak? Kadang-kadang kita rasakan main handphone tu kadang-kadang beyond that lah. Ada yang menjawab pertanyaan, ada yang anggap ini sebagai leisure, tapi pasal dah sangat dia dah overwhelmed with dia punya workload kat rumah sekarang. So actually it's a hint for you guys untuk help her out lah. Okay, kalau pemahaman saya pula, asyik main handphone je saya depan mata ni, awak tak layan saya ke? Awak tak nak spend time dengan saya? Asyik nak tengok handphone je, spend time dengan handphone. Habis saya ni apa? Tunggul ke kat sebelah? Macam tu. Jadi spend time dengan saya, jangan spend time dengan handphone. Dia pasal boleh jadi juga. Ada banyak sebenarnya. Okay, lagi satu mungkin ada daya penarik tak daripada kaum wanita ni, supaya suami dia ataupun teman kita katakan suami dia tak nak main handphone. Ada tak daya penarik yang kaum wanita ni cuba usahakan? Contohnya macam dia nampak suami dia tengah main handphone okay, tiba-tiba tengah main game. Ada tak macam dia kata, bang jom kita pergi main Monopoly, duduk main Monopoly ke, ataupun abang jom kita main masak-masak? Ada tak macam tu? Saya rasa itu tertakluk ataupun kepada orang kata tu suami masing-masing. Ada suami dia tak tengok TV, dia lebih kepada nak berbual dengan isteri. Ada suami, betul Ustazah, saya faham. Tapi tadi caranya Ustazah sampaikan tu, awak ni kenapa asyik main handphone je? Okey, macam tak dia dengan main handphone tu. So ada ramai suami dengar benda tu. Awak asyik main handphone. Awak asyik main handphone je, okey. Ada tak kreativiti yang lain yang korang buat? Jom kita berlakon sama-sama. Berlakon lah. Main Monopoly ke, main apa? Dulu main apa? Coret. Pyramid game ke apa benda lah. Yang penting korang main game lah. Ada tak macam isteri tu ada daya penarik? Sebab saya kena cakap dengan saya kata dengan pasangan saya, jangan sampai suami anda selalu melepak di kedai kopi yang layannya adalah Musalmah, bukan Ustaz Syarfa ke, bukan Ustazah Baitina ke. Maksudnya diorang suka melepak dekat luar instead dekat rumah. Sebab kalau kat rumah dah dengar solat Jumaat, dah dengar khutbah, tiba-tiba balik rumah dengar lagi khutbah lagi. Diorang kadang-kadang ni ada tak daya penarik yang wanita tu tunjukkan? Saya nak dengar sikit lah, ada tak? saya rasa kalau nak kata daya penarik tu yang paling penting kan, saya tak tahulah kalau yang orang lain di luar sana, tapi kalau saya secara peribadi biasanya kita plan apa yang kita nak buat kalau dekat rumah tu. Jadi bila balik kerja tu kita always look forward untuk do that thing. Contohnya as simple as kita masak sama-sama, dan lepas masak sama-sama kita sambil makan sambil tengok TV. Tu movie lah, Netflix ke apa. Jadi dia tahu lepas habis makan maknanya kita akan tengok movie, satu movie. Jadi handphone by the time dah family time, jadi handphone letak tepi dan kita at least boleh spend time dan sebagainya lah. And kurangkan nagging lah. Saya rasa kan sebaik-baik, tak tahu mungkin lain orang lain, tapi kalau saya dalam marah biasanya saya diam. Jadi bila saya diam tu maknanya biasanya kalau kat rumah kan kita berbual, kalau diam mesti ada yang tak kenanya. Jadi
daripada situ kita reflect balik lah sebagainya Untuk lah. saya kalau boleh kalau sebagai daya penarik lah, saya rasa tak perlu sindiran lagi lah. Mungkin pihak lelaki tidak faham. Communicate directly lah, apa yang you Kau nak. lelaki tak faham. Kadang-kadang kalau kita sindir tak Kalau faham pakai kan. kalau pakai bahasa Jerman memang tak faham lah. So pakai dan cakap direct apa yang you nak. Macam okay, I don't want you main handphone, why not kita masak sama-sama. Tak, macam kita contohnya keluar saya pergi boleh kasih, shopping. okay, saya kasih contoh Okey, mungkin dalam seminggu kaum wanita boleh gunakan macam mana tahu. Dia okey, dalam seminggu tu mungkin hari Jumaat, okey, we time. Okay, we time we do something together. Okey, mungkin hantar anak pergi rumah mak mentua ataupun hantar anak pergi rumah pak cik ke rumah mak cik untuk kita ada spend time together tau. Sebab nanti bila satu part tu kita bila dah terlalu fokus dengan anak, kita dah terlalu fokus dengan kerjaya dan sebagainya, nanti keakraban di antara suami dan isteri ni dia makin menjauh. Dan dari situ akan datang timbul pula perasaan cemburu. Okay, kadang-kadang cemburu dengan anak pun boleh jadi tau. Jangan main-main Cemburu dengan anak pun boleh jadi. Saya cemburu dengan anak saya. Cemburu dengan anak macam ni. Kadang macam ustaz Dan time more lah dengan anak daripada dengan isteri. asal dengan dia lebih saya ni masa dengan saya macam mana pula. Mungkin ada perasaan tu. Dan ini bisikan-bisikan yang akan ada benda tu lah yang saya nampak. Okay, kalau cakap pasal cemburu tu biasa. Cemburu tu semua orang ada perasaan cemburu kan. Lelaki ada perasaan cemburu, wanita pun ada perasaan cemburu. Tapi kita nak pecahkan lubang cemburu tu yang mana kita boleh buat bersama. Macam CB kan, CB waktu 2 bulan kat dalam rumah. Apa kita buat dalam rumah tu. Okay, contohnya saya akan ambil masa, saya dah spend time dengan anak-anak. Okay, malam ni pula saya akan duduk dan berbicara dengan isteri lah. Kita sembang apa perkembangan dan sebagainya, isu-isu semasa. Tengok TV tu boleh ni. Kadang isteri pun ajak, jom kita tengok Netflix. Saya ingat Coco Crunch je. tak tengok Netflix Tengok Netflix saya ni. Okay lah, kita layankan. Nanti lepas satu movie pula. So macam movie marathon lah. Sebab kita, macam kita suami isteri kadang-kadang takut tau nak tidur waktu tengah Ramadan ni. Takut dia terlajak sampai 7.30. Mungkin ada yang berlaku saya pernah terlajak sekali dia pukul 5 pagi. Betul-betul tak kelang kabut. Okay. Jadi kita cuba adakan, yang penting ada masa yang kita boleh touch dengan isteri kita. Ada masa yang isteri boleh touch dengan suami. Sebab saya tak nak nanti suami kata apa tahu, awak nak pergi mana ni? Saya macam tak kenal awak Awak ni siapa? Rupa-rupa ni nak pergi pengantin, baru pakai baju yang cantik. Tapi kat depan suami, pakai dia somborono. Ini yang saya minta maaf maaf cakap bukan nak perkenakan siapa-siapa, tetapi ini yang saya nampak. Cuba kita kalau boleh hidupkan waktu zaman bercinta, kita cubalah hidupkan zaman perkahwinan tu pun benda yang sama. Itu yang saya nampak lah Ustazah. Kalau saya nak tambah lah. Tak pun nak tambah. Dengan lagi satu pasal masak tadi kan, masak sesama dan sebagainya. Even though saya rasa ni satu benda yang akan trigger emosi wanita. Bila suami dia tu bila dah makan, dia macam makan macam buat tak tahu lah. Saya nampak sendirilah kan. Macam tak buat makan gitu je. Saya rasa satu benda habit yang kita boleh laksanakan untuk menjaga mereka adalah kita cakap terima kasih sayang. Thank you. Sedapnya masakan ni. Sebab kadang-kadang kita kalau ada 10 orang Ustaz Amarul Arifin, berapa bahagianya dunia ni. Allah. Sedap macam gitulah. Walaupun tak sedap je lah. Sedap sangat. Cakap je sedap aja. Sebab kadang-kadang kita terlupa lah, saya rasa. Macam kadang-kadang bila isteri kita tanya, bila isteri dah tanya sedap tak? Sedap. Baru kita nak jawab terima kasih. Tapi bila sebelum-sebelum ni kadang-kadang kita cakap, makan je lah, sekarang aku kenyang. Macam kita ada mindset gitu. Tapi kita tak fikirkan yang masak ni. Saya pun tahu, saya rasa Ustaz Farhan dah pernah masak. Semua kita dah pernah masak. Saya tahu masak tu bukan senang. Nak potong bawang lain, nak ini lain, lepas tu nak blend lain dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kita tak... Pernah sekali saya masak. Sekali tangan tu terkena periuk. Isteri saya pun kata, tak ikhlas lah tu masak. Tapi betul, kadang-kadang kita bila buat masak lah, kita cakap pasal emosi wanita dalam buat masak ni, kadang-kadang diorang tercalar, tangan terkena pisau lah apa dan sebagainya kan. Kita tak nampak benda tu, kita tahu makan je. Lagi-lagi lelaki ni, jadi kita tak lagi emosi diorang tau. So mungkin yang Ustaz Syafaq itu, saya teringat balik lah, kita jadi emosi antaranya adalah kita berterima kasih kepada mereka lah, lagi-lagi bila masak. Sebab masak ni dia mengenyangkan kita lah. Itu antara ni lah.
Ustazah, ada macam kenapa tiba-tiba anda berdua menjadi diam Tiba-tiba Taklah, kita dua pula ball rolling pula tiba-tiba. Kita kasih me time kat korang untuk berbual. Nanti kalau dah masuk nanti tak sedap. Tapi betul, saya tak nafikan. Kadang-kadang appreciation tu dia akan membuatkan macam senang hati ni. Kalau walaupun tak banyak lah, tapi appreciation macam kata-kata terima kasih, tak dengan luangkan masa bersama, dia dapat kira kan dia akan more reflection pada kita macam suami aku masih sayang kat aku, that kind of thing. So penting lah untuk you know your wife pretty well, so from there you learn lah. Tu saya rasa lah. Okey. Saya rasa masa pun dah banyak mencemburui kita sebab Ustazah Batina target 9.45 nak tidur. Esok nak mengajar lagi tak adalah. Mungkin soalan mungkin ada soalan di antara soalan yang saya dapat dekat sini, tips perkongsian maklumat untuk tambahkan keagraban di antara suami isteri daripada kesangsian atau sifat cemburu. Okey, saya kongsikan dulu satu, mungkin saudara semua boleh kongsikan di antara satu sama lain. Okey, bila dikata pada cemburu, sifat cemburu ni pasti akan ada, tetapi wanita yang lebih. Okey, bagi saya macam itulah. Kenapa saya katakan macam tu? Sebab bila mana Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri Nabi ni, mereka berebut-rebut untuk melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka cuba nak jadi yang terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab wanita yang terbaik kata Rasulullah, sekiranya wanita ini masih mempunyai suami, okey, dan suami dia redha kepada dia, mudah bagi dia untuk masuk ke syurga. Okey, kalau bila mana dia tidak mempunyai suami, tetapi dia mempunyai ketaatan kepada kedua orang tua dia, dia mudah juga untuk masuk ke syurga. Jadi diorang ni semua nak ekspreskan diri kepada Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu kita tengok Nabi pergi ke mana ni, kalau kita biasa dengar yang kisah riwayat yang Rasulullah SAW pergi ke Baqi' kan Rasulullah pergi Baqi', tiba-tiba Rasulullah keluar, tak bilang Aisyah tau. Macam tadi kan kita minta, bila ditanya suami kata nak gimana, Rasulullah pun keluar. Sebab Rasulullah nampak Aisyah tengah tidur. So bila Rasulullah nak jalan ke Baqi' tu, tiba-tiba dia diikori oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sedar yang diikori oleh isteri dia. Bila Rasulullah patah balik dan Aisyah perasan yang Rasulullah nampak, dia pun patah balik dengan kata orang tu berlari-lari anak lah, berjoging. Bila masuk rumah, Rasulullah pun masuk rumah, Rasulullah dengar dia punya nafas dengan nafas dia. So bila Rasulullah tegur, Rasulullah cuma tegur macam mana tahu? Aisyah, dah tidur ke belum? Aisyah tu melenting. Kemana kau pergi? Ini isteri Rasul. Kemana kau pergi? Kenapa gini-gini? Ini isteri Rasul. So Rasulullah kata dengan dia senang je. Rasulullah kata, tak boleh marah-marah tau. Kalau marah-marah ni nanti syaitan dekat tau. So bila kita menggunakan gaya bahasa yang terbaik, walaupun dalam keadaan isteri kita tengah cemburu, kalau kita gunakan pendekatan soalan kita yang lembut, yang berhemah. Sebab wanita ni lembut. Cuma wanita yang menjadi wrestler, dia tak tahu kenapa dia jadi wrestler. Ataupun wanita yang bina badan dan sebagainya. Saya kalau tengok UFC, kalau perempuan bergaduh, saya terus kalau boleh nak pangkar, tak nak tengok. Sebab itu bukan sifat naluri wanita yang main seni mempertahankan diri untuk mencederakan diri. Padahal seni mempertahankan diri itu untuk mempertahankan diri daripada kecemasan. Sebab itu perkongsian saya lah. Yang mana kalau nak katakan tentang cemburu, lelaki memang ada cemburu, tetapi wanita lebih lagi. Dia cemburu daripada semua sikap. Sebab tu kalau tak pun, kita tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, kan ada kan yang seniman nama dia almarhum Haji Rafian. Rafian, dia telefon Piramli kan. Isteri saya tak boleh tengok orang sebelah. Orang sebelah beli TV baru, dia mau TV baru. Itu nama dia naluri wanita. Kecemburuan tu pasti ada. Mungkin Asati Zalan ada perkongsiannya. Silakan. Saya dah macam formal saya tak nak formal lagi. Kalau betul lah macam saya cakap, kalau kita nak cakap tentang cemburu, lelaki dengan wanita semua ada sifat cemburu dia kan. Pada saya macam Ustaz cakap, wanita lagi tinggi cemburu dia kan dan sebagainya kan. Itu pada saya memang betul lah. Tapi kenapa dia orang cemburu pasal lelaki juga? Kenapa dia orang cemburu asalnya pasal lelaki juga? Itu yang saya boleh nampak lah. Dan mungkin antaranya satunya pasal bila mereka misalnya message atau WhatsApp, bila WhatsApp tanya, kadang-kadang tak kisahlah waktu kerja ke apa,
saya rasa ada penting dia untuk at least kita cakap kita tengah buat benda ni. Kalau ada meeting pun at least kalau macam dia message cakap satu tengah ada meeting, nanti kita call balik. Misal macam gitu. Yang paling kurang pun kalau macam kadang-kadang ada orang call, dah call tanya awak nak makan apa malam kan kalau boleh kita just ambil that sekejap je pun untuk angkat call tu, jawab, lepas tu kita cakap makan ni ke apa, nanti ada meeting, nanti kita call balik. Itu saya untuk kurangkan rasa sifat cemburu. Pasal betul macam Ustazah cakap, naluri wanita ni diorang tinggi tau, diorang macam kadang-kadang on point tau, macam diorang tahu tentang suami diorang tahu tentang diorang tahu apa kalau suami diorang ada benda yang sembunyi, diorang tahu. Kita tak boleh sembunyikan. So bila kita nak sifat cemburu pada wanita tu lebih sebab mereka sayangkan suami mereka. Mereka sayangkan orang-orang bapa ke apa, mereka sayangkan itu sampai ada kalau suami je lah sifat cemburu, takkan bapa nak cemburu. Mungkin cemburu dengan mak lah pasal dekat mak selalu dengan spend time dengan bapa kan. Kadang-kadang dulu kecil-kecil kita ada sifat tu lah. Tapi kalau suami dengan isteri, kadang-kadang cemburu tu jangan kita biarkan dia cemburu buta-buta lah. Maksud saya, jangan cemburu buta, maksudnya pasal suami lah sebenarnya isteri cemburu. Itulah saya punya stand lah. Hello. Terputus ke Senyap tanya tu? Senyap. Kalau bagi saya pula kan, saya tak nak kita jangan memang emosi tu ada dia punya kesan negatif, bukan apa yang positif. Jadi ada plus and minus, tapi how you use it lah. Tapi untuk saya walaupun benda ni emosi wanita ni macam dia over sangat, tapi jangan kadang-kadang intuition ni betul, dia punya insting tu betul, dan juga doa seorang ibu atau yang terlalu emosi tu pun boleh jadi satu makbul. Jadi that's why untuk ni anak-anak especially untuk jaga hati ibu. Okay, kalau macam benda-benda ni walaupun dia macam it's just a surface, tapi actually dia very hurtful lah untuk wanita. Jadi untuk play safe, be transparent, cakap, lepas tu terus terang dengan banyak akan ada komunikasi untuk faham bagaimana keadaan atau emosi wanita tersebut. Mungkin kalau wanita di luar sana, termasuk diri saya sendirilah kalau kita dalam keadaan yang cemburu yang teramat ataupun kita dalam keadaan emosi yang teramat lah, mungkin kalau saya boleh kongsikan beberapa tips. Yang pertama sekali, bila kita rasa perasaan emosi kita tak tertentu, berbalik kepada niat lah. Mungkin kalau kita boleh niatkan di mana hari ini kita akan buat yang lebih terbaik daripada hari semalam. Maknanya kita dari emosi itu kita tak nak marah-marah lagi. Okey, kita mulakan niat yang baik. Dan kemudiannya mungkin kita boleh lihat kepada kata Rasulullah, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Okey, berkatalah perkara yang baik. Kalau tak, kita diam saja. Kerana wanita ni kata-kata dia amat orang kata tu amat tajam. Lebih-lebih lagi bila dia tengah marah. Jadi bila dia mengeluarkan kata-kata yang tajam tu, dia akan menyakiti ataupun mengguris orang-orang sekeliling. Nanti bila dia dah tegur, dia dah cakap, nanti lepas tu baru dia akan rasa menyesal dengan apa yang dia cakap, dan dia menyesal lah sebab apa dia tak jaga lisan dia tu. Okey, Ustazah, ni baru saya boleh masuk peribahasa ni saya masuk peribahasa. Kejap saya kejap. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata Buruk padanya. buruk padanya, Ya, buruk padanya. bukan tenggelam dalam air. Main Makanya. Okey, Ustaz, saya sambung belum habis ni. Tak, saya cakap sekejap je. Teruskan balik lah, jangan marah lah. Dia senyap-senyap juga. Habis bila nak berbual, habis orang stop sikit nak marah. Silakan. Marah, tegur. Formal. Saya nampak formal sangat. Saya ingat saya masuk. Okey, yang ketiga ialah kita buat serius kot. Okey. Yang ketiga ialah perempuan ni kadang-kadang kan kita amalannya kalau nak ikutkan betul-betul lah, amalan kita ni lebih kurang sikit daripada lelaki Sebulan aja kita kurangnya tu dah berapa hari Jadi saya rasa mungkin kita dapat tutupi dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah seperti solat tahajud, seperti berzikir dan sebagainya. Ini semua dapat membantu kita menutupi segala kekurangan, kelumpuhan yang ada. Jadi bila kita nak marah tu, automatically kita akan ingat Allah lah. Maksudnya kita tak nak melakukan perkara-perkara yang Allah benci ataupun yang membuat Allah marah. Itu yang saya rasa dah. Kemudiannya perempuan ni kadang-kadang bila kita housewife especially, kita dah terlalu duduk kat rumah menghadap kain baju, anak-anak, kadang-kadang serabut juga kepala. Jadi sekali-sekala tu kita kena melihat alam. Okey, keluar. Jadi bila kita melihat alam, mungkin kita akan rasa lebih tenang.
Okay, dan yang paling terakhir, paling penting sekali, kita kena ada sahabat yang soleh ataupun solehah. Maksudnya kalau kita ada masalah, contohlah, kita tak boleh pendam sendiri. Kita kena luahkan. Contoh, saya luahkan kepada Ustaz Fatina. Okay, dan Ustaz Fatina biasanya dia akan konsul. Dia bukan batu api, contohnya saya dengan suami gaduh ke, gaduh. Tidak. Tapi mungkin dia Cuba boleh dengar je. Lepas Ustaz, terlepas. Tanpa hijab. Mungkin dia boleh menasihatkan dari sudut yang baik. Jadi saya rasa perkara ni pentinglah untuk kita kawal. Itu saja. Masya Allah. Baik, para pendengar, saya rasanya ada lagi soalan tak? Kalau ada soalan daripada pendengar? So far tak ada, tetapi saya nak tambah sikit je lah sebelum kita tutup. Silakan. Untuk suami ke untuk yang lelaki dan sebagainya, mungkin ada sikit yang boleh saya tambahkan sikit. Kalau kita pasal emosi wanita ni, kita nak kena jaga dengan sebaik-baiknya. Okay. Kalau kita tak jaga, macam dia langgar kita punya kod etika kita sendiri lah. Kenapa? Kalau kita tengok balik, kita tengok pusat kita je lah. Dari mana pusat tu datang? Pusat kenapa kepala Allah, tu pusat mana ni? Kan pusat dekat bawah tu lah. Kenapa ada pusat dekat situ? Okay. Kenapa ada? Ingat balik lah. Ingat balik kenapa ada pusat di situ. Sebab kalau kita ingat, tali pusat tu datangnya daripada seorang wanita. Kalau kita dapat fikir balik yang Allah letak dekat situ untuk kita selalu ingatkan diri kita bahawa semua kita dilahirkan daripada seorang wanita. So emosi mereka tu, macam mana kita jaga emosi orang yang melahirkan kita, begitu jugalah kita menjaga emosi yang diberikan amanah kepada kita. So itu sedikit banyak lah saya mungkin akhirkan dengan kalam itu. Masya Allah, terima kasih Ustaz, tu sangat mendalam. Kalau saya boleh berikan saya punya untuk mengawal emosi wanita ni, dan wanita yang saya katakan adalah isteri. Kita bangun pagi, selalu katakan pada diri kita, bangun pagi, bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, kita bersyukur dengan adanya pasangan yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Okay. Yang jaga pakaian kita, yang jaga anak kita, yang jaga kerukunan rumah tangga. Dan kadang-kadang to the extent isteri ni, dia kalau tengok suami dia sibuk bekerja, sebenarnya dia tengah doakan kita tu. Dan dia tak ekspreskan diri dia yang dia tengah doakan untuk kita secara dalaman lah. Jadi kalau kita ada barang yang berharga, seharusnya katakan dengan pasangan, kalau anda sayang kepada motor, anda sayang kepada benda-benda yang tidak hidup, di manakah anda letakkan benda yang kata orang tu yang hidup? Lebih-lebih lagi dengan pasangan hidup kita lah. So berikan ekspresi yang terbaik, bantu mereka, ambil sebagai contoh Rasul SAW bersama dengan isteri-isteri beliau lah, insyaAllah. Baik, mungkin ada akhir kalam daripada kata-kata wanita. Silakan Ustazah. Ada kata-kata yang terakhir ke? Sebelum saya dah habis time ke? Dah lebih 9.45 ni, dah lebih 9.45 Ustazah. Silakan. Tak, untuk saya, kita wanita, kita actually mampu untuk mengawal emosi kita. Memang seperti Ustazah Syafa tadi kata, kalau tak boleh tahan, kita kena cari kawan yang betul-betul yang boleh dipercayai, yang bukan akan buka aib kita, yang betul-betul kita trusted untuk meluahkan. Kadang-kadang bila luahkan, kita just macam Ustaz pun agree that luahan itu je yang kita nak. Kita bukan nak solusi, kita nak just luahan perasaan aja. Saya rasa benda tu penting lah. Dan kawal diri kita punya sendiri. By the end of the day, tak ada orang boleh tolong kita melainkan diri kita sendiri. Okey. Baik, Ustazah Syafa ada akhir kata? Saya pula akhir kata saya, wanita itu mampu menggoncangkan dunia. Jadi sebagai wanita, saya rasa kita buat perkara yang moderate. Jangan keterlaluan, kerana apabila keterlaluan itu yang menggoncangkan segala yang ada ni. Jadi saya rasa moderate lah. InsyaAllah. Baik, para penonton, Alhamdulillah kita dah akhir. Okay, kalau sekiranya kata-kata kami ni daripada awal hingga akhir ada mengguris, ada terkasar bahasa, kita bukan nak ni, kita memang nak sesi yang kita katakan sesi santai, okay? Sesi yang kita ambil macam usrah lah, sesi usrah ni macam kekeluargaan, kita berbual. Cuma satu je, akhir ni kita kalau dah duduk dalam CB tu hari tu, 2 bulan bersama dengan keluarga, kita teruskan istiqamah dan mudah-mudahan kita dapat membentuk pribadi kita sebagai Muslim yang terbaik, insyaAllah. Baik. Dengan lagi satu Ustaz,
Mungkin nanti insyaAllah hari Isnin mungkin kita akan bilang format sedikit. Hari Isnin nanti kita akan letakkan 2 topik insyaAllah. Jadi kita minta untuk para jemaah yang tu kalau akan pilihlah at least 1 topik. Jadi untuk kita mudah bincang dan sebagainya pada pada Jumaat depan insyaAllah. InsyaAllah. Dan kalau boleh ada soalan-soalan yang mengenai that topik diutarakanlah. Jadi kita faham apa actually challenges yang para jemaah hadapi. Tapi saya ingatkan sekali para jemaah, kami bukan pakar tapi kita kongsi-kongsi saja. Mudah-mudahan dalam perkongsian yang kita ada, pengalaman yang kita ada, dia akan sikit sebanyak mengajar para penonton semualah. Sebab saya yakin macam tadi Ustazah Baitina ataupun Ustazah Sharfah katakan pengalaman kami ni cetek. Tetapi kemungkinan yang cetek itu boleh menjadi dalam kalau sekiranya pengalaman itu tidak terkena kepada diri kita, kita ambillah sebagai satu pengajaran lah, insyaAllah. Baik para penonton, saya ucapkan terima kasih. Harap jangan jemu untuk melihat muka kami yang berempat ni. Kita akan bertemu lagi lah, insyaAllah, di masa yang sama dan juga hari yang sama insyaAllah. Maka yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri kami sekalian insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतें निछावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Bitten to